Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, kita akan sambung pembelajaran pada minggu lepas. Okay, minggu lepas kita belajar mengenai muamalah dan konon, iaitu perundangan. Okay, tapi tak habis konon dan perundangan tu. Okay, kita mulakan pada kita pembelajaran kita hari ini. Kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, boleh buka buku teks muka surat 30. Okey, maklumat ada sertakan slide ni. Okey, boleh tengok. Okey, Islam adalah satu cara hidup yang sempurna. Okey, kita boleh tengok. Okay. Pada awal dakwah, Rasulullah telah menekankan dari sudut akidah, akhlak, ibadat dan perundangan. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama Hijrah bersamaan dengan 622 Masihi. Okay, awak boleh gariskan perundangan Islam sehingga kepada 622 Masihi. Okay, boleh garis, boleh tulis dengan pensel lah. Okey, boleh garis kat sini. Okey, kita sambung. Yang merupakan perlembagaan yang pertama bertulis di dunia. Okey, boleh garis pertama ya. Perlembagaan yang pertama yang ditulis di dunia pada ketika itu. Okay. Ia juga dinamakan sebagai Piagam Madinah. Perlembagaan Islam ni disebut Piagam Madinah. Okay. Rasulullah telah menenteramkan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. Okay, gariskan perkataan kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. Nama daripada Yasrib ditukar kepada Madinah yang bererti bandar. Okay. Pada masa dulu, Madinah dinamakan Yasrib, dan bila Islam berkembang di situ, Rasulullah menukarkan Yasrib kepada nama Madinah. Okey, boleh gariskan Yasrib ditukar kepada Madinah. Okey, konon ataupun perundangan ni ada 3 langkah di mana Rasulullah pada waktu itu, semasa Islam berkembang, Rasulullah telah memberi 3 langkah untuk mewujudkan perundangan Islam ini. Okey, kita tengok yang pertama. Langkah pertama, baginda membentuk perundangan adalah dengan membina masjid. Okey, boleh garis, membentuk perundangan adalah dengan membina masjid. Kalau awak ingat lagi tahun 4 awak ada belajar berkenaan dengan pembinaan masjid kan? Quba, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Okey, kat dalam buku teks tahun 4 itu awak belajar peranan ataupun fungsi-fungsi masjid. Okey, yang ini umumlah. Masjid merupakan tempat beribadat, menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial dan berkumpul serta sebagai pusat pentadbiran. Okey, ini adalah peranan dan fungsi masjid. Okey, langkah yang kedua, apa yang Rasulullah buat? Okey, Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. Okay, awak gariskan dulu, mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin. Untuk apa? Okey, bagi mewujudkan persefahaman untuk membantu kaum Muhajirin melakukan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Maksudnya, orang-orang Muhajirin ni adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang ikut Rasulullah. Kaum Ansar adalah orang asal Madinah yang duduk tetap di Madinah. Jadi Rasulullah menghubungkan saudara di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar untuk hidup sama-sama di Madinah. Okey, persaudaraan itu dibentuk kerana Allah SWT
dan sanggup mempertahankan saudara mereka dengan apa cara sekalipun. Okey. Surat kepada teks ya. Surat 31. Okey. Langkah yang ketiga. Okey, langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Okey. Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, boleh gariskan perjanjian dengan orang Yahudi supaya bersama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. Rasulullah memberi jaminan kepada kaum Yahudi bahawa tidak akan memerangi mereka, mengakui agama dan harta mereka dengan merangka syarat-syarat. Merangka ni macam membuat syarat-syarat yang memberi keadilan kepada semua. Okay, jadi semua penduduk masyarakat pada masa itu, penduduk Madinah boleh ikut segala peraturan tanpa mengenal bangsa, agama, kaum. Boleh semua boleh ikut. Okey, di samping itu baginda sentiasa berwaspada dengan orang-orang munafik yang sentiasa berpura-pura dan ingin menjatuhkan Islam dari dalam. Di mana orang penduduk Madinah ada juga orang munafik. Jadi mereka perlu berwaspada sebab ada orang munafik yang berpura-pura dia Islam, tapi sebenarnya dia jatuhkan Islam. Islam berkembang dengan pesat setelah masyarakat Arab melihat sistem perundangan yang baik dan adil. Macam kita belajar hari tu, muamalah ke, akhlak ke, kita belajar Islam, sebelum Islam datang, pada waktu tu keadaan teruk sangat. Jadi akhlak diorang macam mencuri, merompak, minum arak. Jadi bila Islam datang, Rasulullah datang berdakwah, mereka jadi okey, jadi baik. Okay, macam muamalah juga. Sebelum kedatangan Islam, muamalah jual beli, muamalah masuk jual beli. Jadi jual beli tu ada riba, menipu, dia orang mengurangkan penjual mengurangkan bayaran, mengurangkan berat dan melebihkan bayaran. Itu adalah salah di sisi Islam. Jadi Rasulullah berdakwah, jadi Rasulullah mengajar. Jadi sistem muamalah, sistem jual beli yang halal, bukan yang haram. Okay, yang halal, yang maksudnya tidak ada penindasan di antara penjual dan pembeli. Maksudnya tak adalah barang tu buruk, barang tu elok je. Lepas tu harga pun tidak melebihi berat itu. Okay. Mana ya? Okay. Piagam Madinah telah mengambil kira masyarakat majmuk dengan membentuk masyarakat majmuk ni keseluruhan masyarakat dengan membentuk peraturan supaya semua penduduk dapat hidup bersama walaupun pelbagai bangsa, bahasa dan fahaman agama. Maksudnya semua boleh ikut. Rasulullah telah mengambil kira semua hak-hak dan menjamin agar tidak berlaku ketidakadilan kepada semua pihak. Baginda juga telah membentuk kesatuan politik dengan membuat perjanjian dengan semua penduduk Madinah agar dapat mempertahankan Madinah dari sebarang ancaman. Okey, ini adalah, kalau boleh tengok, adalah kesan undangan Islam kepada dakwah Islamiah. Maksudnya apa yang berlaku pada orang di situ, penduduk Madinah, bila Islam berkembang situ. Okey, dari segi perundangan Islam, bersesuaian dengan masyarakat majmuk, mempunyai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk, boleh menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan, mewujudkan keamanan kepada semua. Okey, ini ada dalam lain. Ini adalah kesan Islam, perundangan Islam kepada dakwah Islamiah. Okey, seterusnya adalah prinsip. Prinsip bermaksud pegangan. Pegangan yang penting kepada perundangan Islam ini. Okey, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum. Ada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni bermaksud hadis. Al-Quran tak boleh tinggal dan hadis pun tak boleh tinggal. Hadis Nabi ya. Jadi, dua sumber hukum ni tidak boleh tinggal sama sekali dalam membentuk perundangan Islam, dalam membentuk peraturan Islam. Okey. Yang kedua,
Kesatuan umat dan kedaulatan negara. Jadi semua penduduk boleh bersatu. Semua umat boleh bersatu dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, yang ketiga, kebebasan bergerak dan tinggal dalam negara. Maksudnya kita boleh bebas bergerak tanpa ada halangan ataupun sekatan. Okey, nombor 4, hak dan tanggungjawab pertahanan dan keamanan negara. Maksudnya kita ada hak dan kita bertanggungjawab untuk mempertahankan keamanan negara kita. Okey, ni awak boleh tengok sendiri ya. 5, 6, 7 di dalam buku teks. Okey, perundangan Islam ini banyak menyumbang kepada perkembangan dakwah Islam, iaitu menjadi kebiasaan manusia akan tertarik pada satu sistem yang baik, lengkap dan tersusun. Maksudnya perundangan ini tersusun kan? Perundangan dan pentadbiran. Maksudnya pengurusan dia pengurusan sistematik. Maksudnya teratur. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang bijak kerana pada awal hijrah baginda telah menyusun dan merangka perundangan untuk menyusun strategi pembangunan Islam yang kukuh dan disegani. Okey. Akhir sekali, setelah baginda wafat, sistem perundangan Islam telah diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Dengan kekuatan pentadbiran yang tersusun, akhirnya Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Kekuatan Islam sukar digugat kerana mempunyai peraturan dan perundangan yang adil. Rakyat sanggup melakukan apa sahaja demi mempertahankan negara dan agama mereka. Jadi itu sahaja bab konon, iaitu perundangan. Okey. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa di sekolah. Okey. Itu sahaja daripada Mualimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.